Semayang Allahu Akbar. Semayanglah dia subuh. Dah habis doa kan. Kalau dapat ajaklah yang lain sekali. Kalau isteri 3 ajak 3-3 sekali. Semayang sama. Oh marah. Ni contoh orang lain, bukan kita, orang lain. Kalau tak ada anak, ajak anak. Biasakan anak kita, sebab ini saham kita. Sebab besok kita dah mati, masuk dalam kubur, laki bini dua-dua mati dah. Anak kita yang besok pagi kita subuh nak sama-sama. Abang ni tiba-tiba tak semayang jemaah. Kenapa? Abang teringat nak arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal subuh sama-sama. Sebab dek kita dapat saham. Nampak? Tu cara kan kunci rumah. Dah habis semayang doa. Lepas tu dalam rumah tu pula bila makan sama-sama. Itulah penyakit orang hari ni yang kata bono paling senang orang dulu dah ajar kita. Tapi kita tak buat. Paling tidak makan malam mesti makan sama. Orang sekarang susah nak buat sebab sibuk mana sesibuk-sibuk ya. Sibuk pun nak tahap pun dia sibuk pun tak faham. Tak dapat dia makan sama. Bulan puasa ajaib, setiap malam dapat makan sama. Dengan roti john, dengan apa semua boleh. Tetapi kenapa malam-malam lain tak boleh? Paling tidak disiplinkanlah. Kalau suami itu sibuk macam penceramah contoh jadi ambillah satu malam cuti supaya boleh makan sesama. Dan kalau suami itu tak boleh makan sama, ibunya, isterinya tu programkan makan sama walaupun ayah tak ada. Sebab bila emak dengan anak-anak tu makan sama-sama, dia akan cakap, ayah malam ni tak ada makan dengan kita. Kita doakan ayah okey, ayah sihat, ayah cari rezeki untuk kita. Nak ingat tu, memang ayah jarang dapat makan dengan kita. Tapi kalau dia dapat makan kat kita, ibu pun tak nak masak, kita makan kat luar. Macam tu lah. Macam tu adalah huraian dia tu kan. Jadi makna kata anak ni sentiasa, orang kata dalam bahasa, ada bahasa Banjar tu apa? Togetherness. Macam tu ayatnya kan. Kebersamaan tu. Tu penting. Ini abah tak ada, memang tak ada lah. Tak, abah tak ada pun mak dengan anak-anak makan sama. Dalam banyak keadaan yang paling hebat, mak dulu-dulu lagi hebat. Dia tak makan sama, dia pastikan semua ahli keluarga dapat makan dulu. Faham tak? Tu lah. Melainkan dia quality checking. Dia makan dulu sampai habis, dia tinggalkan untuk orang lain makan. Tu ada agak macam tu. Dia try, sekuali try kan. Jadi makna tu sistem rumah tangga. Kemudian macam mana nak keluar rumah, dalam rumah punya cerita ni. Anak pagi-pagi cuba tengok apa perangai anak kita. Pagi-pagi bersiap nak pergi sekolah, mesti bergaduh dengan mak. Ada yang bono tak tinggal lah, itulah. Kenapa? Makna sistem kita. Jadi bersedia daripada awal. Jangan kelang kabut. Cara bangun awal. Makna bangun sebelum subuh dah kejut anak kita. Bukan dah azan baru kejut. Sebelum azan dah kejut anak kita bangun, kemudian dia awal. Kemudian dia sarapan macam mana? Baca doa makan. Kemudian bila siap pakai stukin, togu. Buka balik stukin tu. Kenapa bah? Buka. Kenapa? Dia dah buka. Habis nak buat apa ni? Pakai kaki mana dulu? Nampak? Cara. Makan, tengok TV. Sudah tak makan, tutup TV tu. Perangai budak kita ni. Dia kalau dia makan, dapat tengok TV entah. Koma dia depan TV tu. Yang mak pagi tak jadi macam tu. Dia time 30 pesanan suara dia jadi macam tu. Time drama swasta atau drama Korea dia jadi macam tu. Boleh itu dia habis. Sekarang ni kan zaman smart TV. Dia boleh tengok semua cerita bersiri ni satu hari khatam. Kalau lah episod drama Korea yang beratus-ratus episod tu zikir, dah ramai jadi wali dah kan. Setiap hari dah kan. Takut macam ni. Tu maksud khusyuk tu. Dia khusyuk ni bukan tak sadar. Sampai orang lalu pun topi lah. Marah. Tu khusyuk tu. Nampak tak? Tu keadaan sistem dalam rumah kita. Makan macam mana. Nampak tak? Kedua, saya sebut tentang kunci pejabat. Maksud tengok kita kerja apa. Kalau lawyer, pejabat lawyer itulah pejabat Kalau dia meniaga burger, stall burger itulah pejabat Kalau dia meniaga online, atas katil itulah pejabat Sambil baring-baring dengan perempuan dia meniaga ni. Kan? Jadi maksud dia
carilah rezeki yang halal untuk keluarga kita, baru boleh bahagia. Kadang-kadang kenapa tak bahagia? Salah satu rezeki yang bawa masuk dalam rumah kita tidak berpunca daripada rezeki yang halal. Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Yang risau, yang halal itu cukup, jangan risau. Tu yang kadang-kadang orang perempuan kan, dia bayar bil, dia bagi duitnya, dia main kutu pula. Ada lah yang main kutu tu, bagilah duit kutu, kemudian bagi pula duit yang dia bayar bulan-bulan nak beli beg tangan, dia tak beli sekaligus, dia bayar sikit-sikit. Kemudian dia bagi pula duit belanja sekolah anak pun dia bagi. Dah bagi, dia bila dapat gaji tu kan, ai, apa sebab berlebih lah duit ni, tengok-tengok semua dah bayar dah. Nampak lah kan, mana rezeki Allah bagi kan. Rupa-rupa tertukar beg duit, beg duit lelaki dia terbawa kan, dia demi kasih sayang beg duit sama orang mana, sama rupa beg tu, cuma gambar pun sama dalam tu, gambar suami gambar isteri sama. Dah suami kat pejabat tak cukup duit, dia mana nak pergi duit dia ni, bayar-bayar tak cukup pun bertukar agak kan. Tak ada lah, benda tu jarang berlaku lah kan. Tetapi makna nak beritahu Allah akan bagi rezeki kat kita. Saya betul-betul saya paling respect tabik spring kan, makcik cleaner. Makcik cleaner ni, dia kerja dekat, tak kisahlah mana-mana. Ada satu pejabat tu saya berbual dengan makcik ni, berbual. Dia ni yang kerja cleaner ni susah nak mula tuan-tuan, susah. Dia memang ada jadual lah, sejam ke 2 jam sekali dia akan masuk bilik air tu. Kemudian sejam ni pula dia mop pula koridor tu. Dia buatlah kerja dia, menyapu dia, kutip sampah dia buat. Dah ada jadual dan pengawas dia sekali tengoklah. Dan dia waktu rehat dia duduk dekat bawah tangga, dekat tampek bersangkut penyapu-penyapu tu semua. Dia berbual dengan kawan-kawan. Wih, dah masuk time dah. Dia pun masuk pakai uniform yang balik, dia pergi buat kerja balik. Tapi bila tanya kan, gaji sebulan dalam 7-800 sebulan. Dan dia tak pernah pun bercita-cita dalam kepala dia, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada dah heboh nak naik pangkat dah. Tetapi duit dia tahu 7-800 yang dia ada ni, dia nak bantu suami dia, meringankan beban suami dia, berkat. Dan yang paling ajaib sekali, anak-anak semua menjadi, sebab amanah cukup. Tu sebab kita nak cari rezeki yang barakah. Apa maksud barakah? Selalu sebut rezeki yang berkat kan, barakah. Apa maksud barakah? Jawab. Apa maksud barakah? Pondok Ustaz Kazim jawapan ni. Maksud barakah ni adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan berkembang. Itu maksud berkat. Dapat duit 800, bagi belanja, anak pergi sekolah, pandai pula budak tu. Dah lah pandai, nombor 1 tiap-tiap tahun, jadi pengawas pula, jadi kebanggaan sekolah, menang sana, menang sini, masuk universiti. Ya Allah, berkembang macam tu. Dengan yang sikit tadi. Ada yang berpuluh ribu masuk kolej, bangang melantun. Ponek dah abah yang tak, dan ponek je duit dah. Apa tak kau ni letak kat mana? Ada. Abah itu pun mulut satu hal tu. Budak tu bukan bangang. Kemahirannya mungkin benda lain. Kepandaiannya mungkin benda lain. Dia tak pandai baca, tak pandai ni, rupa tahfiz Quran. Anda contoh. Dia mungkin tak pandai ni, rupa ada segala bab karen dia pandai. Tak kira lah aircon, kipeh, yang elektrik ni semua dah anda. Sampaikan semua cari dia, kau cari dia mesti bisa tu. Dia tengok pun dia tahu. Kipeh tu belum on switch tu. Tu yang tak berpusing tu. Dia kata, dia dah tahu. Makna dia dah tahulah masalah-masalah dalaman ni boleh tahu. Macam doktor lah, heran gitu kan. Kadang-kadang dia pegang sini. Ya. Oh ni ada bengkak ni, ada tonsil dia kata. Sini takkan dia tahu. Sakit tonsillitis. Tahu dah. Yang tu belum cerita dukun gitu. Topuk tiang dia tahu dah siapa apa penyakit. Itu lagi anda tu saya tak nak cerita. Pum ada orang buat. Tu tak teraya tu. Tak teraya kan. Tapi janganlah suruh dia ambil benda tu. So belajar betul. Nak ceritakan kadang tu sebab anak-anak kita ni tak pandai, jangan kita bodoh-bodohkan dia. Tu sebab orang dulu-dulu budak tak pandai, dia ajar apa? Bertuah punya budak. Dia marah macam tu doa.
bertuahnya budak pandai betul kau kan. Amboi bukan main lagi kau, bukan main pandai lagi. Doa baik-baik. Mana dulu bangang mangkuk tingkat. Mana dah? Kan semua dia baki. Tak, jangan. Cakap tu doa yang baik-baik tu. Jadi makcik tadi yang saya kata makcik cleaner tadi, anak menjadi sebab duit amanah ni, duit ni berkat. Amanah dia jaga, dapat duit yang berkat. Makcik cleaner ni saya pernah jumpa kat satu sekolah tu. Bayangkanlah, najis tu dalam sinki. Najis dalam sinki, cuba fikir. Masalah sinki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Makna ada ikhtiar mengangkir letak situ, melintang. Bayangkan orang lemah jantung nak basuh muka, tak terperanyat kau tengok. Saya wallahi ni cerita dalam masjid ni saya sendiri nampak tu. Ke satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah mana. Makcik tu cakap apa? Tak apa, nanti makcik bersihkan bersih. Bayangkan kalau tu mak kita. Fikir. Mulia tak? Mulia kerja dia. Sebab dia membersihkan untuk pastikan orang selepas tu selesa. Tu kita kena fikir. Memang kita fikirkan benda tu kotor, memang ya. Tetapi membersihkan kotor ni, kalau tak ada, kalau semua orang tak buat, siapa nak buat?